Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Assalamualaikum, nama saya Siti Aisyah binti Syatu. Video kuliah pada kali ini saya akan menceritakan peristiwa penting dalam hidup Nabi Muhammad SAW, yaitu ketika menerima wahyu. Pada umur baginda 39 tahun, baginda mulai merasa bosan dan sangat tidak selesa dengan budaya masyarakat Arab Jahiliyah pada ketika itu. Baginda mula mengasingkan diri ke Muzdalifah, ke Mina, dan akhirnya di Gua Hira. Pada umur baginda 39 tahun, baginda sering bermimpi tentang seorang lelaki datang kepada baginda dan membacakan ayat suci Al-Quran. Dan akhirnya mimpi baginda itu menjadi kenyataan. Ketika baginda berumur 40 tahun, baginda mengasingkan diri di Gua Hira, yaitu di Jabal Nur, pada bulan Ramadan untuk beribadah. Dan ketika itu datanglah malaikat Jibril menyerupai seorang lelaki dan berbisik kepada baginda untuk menyampaikan wahyu. Wahyu yang pertama yaitu surah Al-Alaq. Malaikat Jibril memeluk baginda sangat erat ketika itu dan memberitahu baginda untuk baca Iqra. Tetapi baginda ketika itu menjawab, aku tidak tahu membaca. Sehinggalah malaikat Jibril memeluk baginda sebanyak 3 kali untuk membaca ayat suci Al-Quran. Dan lalu malaikat Jibril membaca surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 pada masa itu. Dan peristiwa itu berlaku pada 17 Ramadan, malam Lailatul Qadar. Baginda selepas kejadian itu, baginda merasa takut dan menggigil pulang ke rumah. Lalu meminta istrinya Khadijah untuk menyelimutkannya. Baginda bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, mengapa wahai suamiku? Dan baginda menceritakan kepada Khadijah tentang apa yang berlaku kepada dirinya. Dan Khadijah menenangkan baginda dan menyarankan baginda untuk berjumpa dengan sepupu Khadijah, yaitu Waraqah bin Nawfal, untuk meneliti apa yang berlaku kepada baginda. Dan setelah mereka menemui Waraqah bin Nawfal, memberitahu baginda bahwa apa yang berlaku kepada baginda itu adalah benar, akan adanya nabi yang terakhir ataupun dikenali sebagai nabi akhir zaman. Waraqah bin Nawfal memberitahu kepada baginda bahwa baginda akan menghadapi tentangan dan halangan daripada kaum baginda sendiri, dan Waraqah bin Nawfal menasihatkan baginda agar bersabar. Setelah baginda menerima wahyu yang pertama, itu secara rasminya dilantik oleh Allah menjadi Rasul. Dan setelah beberapa lama turun lagi wahyu yang kedua yang mengandungi perintah untuk menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat Arab Jahiliyah ketika itu. Wahyu yang kedua yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1 hingga 7. Pada ketika itu baginda mula menyuruh kaum kerabat dan sahabat yang rapat secara bersembunyi mengajarkan tentang ajaran Islam, kerana risau mendapat tentangan dan ketidakselesaan daripada kaum Quraisy pada masa itu. Dan ketika itu beberapa orang ahli atau keluarga yang memeluk Islam, salah satunya adalah Khadijah, yaitu istri baginda, dan Abu Bakar sahabat baginda, Ali bin Abi Thalib sepupu baginda, dan juga seorang hamba lelaki yaitu Zaid bin Harisah. Baginda mula berdakwah secara sulit selama 3 tahun, dan pada masa itu seramai 30 orang kaum kerabat yang menyahut seruan dan ajaran daripada Nabi Muhammad SAW ketika itu. Dan ketika baginda menyampaikan wahyu secara sulit di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Setelah baginda menerima wahyu yang kedua ayat Al-Mudaththir itu, mulalah baginda berdakwah secara terbuka. Ketika itu baginda mengumpulkan kaum kerabat dan kaum Quraisy di kaki bukit Safa, dan Rasulullah memberitahu bahwa baginda
dilantik menjadi rasul oleh Allah. Tapi ketika itu mendapat tentangan yang hebat, terutama dari bapa saudara baginda yaitu Abu Lahab. Tidak menerima apa yang disampaikan oleh baginda. Salah satu tentangan ketika baginda berdakwah secara terang-terangan ini adalah kaum masyarakat jahiliyah pada masa itu menawarkan harta, pangkat dan juga wanita kepada Rasulullah SAW, tetapi baginda menolak. Dan ada juga tentangan daripada pembesar-pembesar Quraisy, yaitu terutama Abu Sufyan, Abu Lahab dan Abu Jahal. Kaum Quraisy mengancam Abu Talib, bapa saudara Nabi, supaya menyerahkan Rasulullah SAW untuk dibunuh. Ada juga ketika itu ancaman bahwa mereka akan menyekat bekalan pakaian dan makanan. Dan juga yang ada ketika itu dikeluarkan satu surat pemulauan yang digantung di dinding Ka'bah untuk dilihat oleh penduduk Mekah tentang pemulauan terhadap baginda dan keluarganya serta sahabat baginda. Ketika itu tentangan dan cabaran yang dihadapi baginda adalah sangat besar dan sangat menyayat hati, tetapi baginda tetap bersabar menghadapi segala cabaran ketika menyampaikan ajaran Islam yang benar. Berdasarkan kisah baginda ketika menerima wahyu, memberi kesedaran kepada kita bahwa agama yang disampaikan oleh Allah itu adalah agama yang benar, dan memberi kesedaran kepada kita betapa susahnya baginda menghadapi berbagai cabaran dan rintangan ketika menyampaikan dakwah tentang ajaran Islam. Oleh itu, saya ingin memberitahu tips dan juga cara agar kita dapat menanamkan dan menyuburkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Yaitu yang pertama, perbanyakkan selawat setiap hari untuk baginda, kerana apabila kita bersalawat kepada baginda, kita juga akan mendapat syafaat daripada baginda. Yang kedua, kita menghayati segala kisah Nabi Muhammad SAW, bermulanya baginda bersama keluarganya, bersama sahabatnya, tentang menghadapi masyarakat yang jahiliyah pada ketika itu. Kita menghayati peristiwa yang mana baginda menyampaikan dakwah Islam itu menghadapi berbagai cabaran, sehinggalah ajaran Islam itu tersebar dengan luas. Yang ketiga, kita menghayati hadis Nabi yang telah Nabi sampaikan. Kita memahami dan menilai tentang hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu dan menerapkannya dalam kehidupan kita seharian. Dan begitu juga yang keempat, kita melakukan sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupan kita seharian juga. Yang terakhir, kita mencontohi kepribadian Rasulullah SAW yang merupakan tauladan yang baik dan contoh yang baik kepada diri kita. InsyaAllah kita akan menghadapi keselamatan dan kedamaian dalam hidup kita apabila kita mencontohi pribadi Rasulullah SAW ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada video kuliah ini memberi kesedaran kepada diri kita semua agar beriman kepada Allah dan menerima Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi yang terakhir yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita sentiasa diberkati Allah dan ke jalan yang benar, kita menjalankan agama yang benar dan hati kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita tergolong dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Itu saja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.